Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap awak masih lagi berada dalam keadaan sihat dan masih semangat lagi untuk teruskan PDPR seperti biasa. Jadi murid-murid, minggu lepas kita dah belajar untuk subjek reka bentuk dan teknologi. Minggu lepas kita dah belajar tentang jenis mata jahitan tangan, betul tak? Mata jahitan tangan. Awak ingat lagi ada berapa jenis mata jahitan tangan yang kita dah belajar minggu lepas? Kita ada 6 jenis. 6 jenis mata jahitan tangan. Cuba sebutkan. Cuba buat refresh balik apa dia mata jahitan tangan tersebut. 6 jenis tu. Yang pertama ialah jahitan kia, jahitan kia. Yang kedua jahitan jelujur halus. Yang ketiga jahitan jelujur kasar. Yang keempat jahitan insang pari. Yang kelima jahitan apa lagi? Jahitan sembat. Dan yang keenam jahitan silang pangkah. Ada 6 kat situ. Jadi minggu ni kita nak tengok sikit tentang alatan jahitan. Dah kenal tentang jenis-jenis jahitan, kita nak kenal pula apa alatan jahitan yang digunakan untuk proses menjahit ataupun proses jahitan. Apa dia? Baik, yang tengok ini adalah buku teks. Cikgu bacakan sikit. Setiap alatan jahitan mempunyai fungsi yang tersendiri. Yang berikut ialah beberapa alatan jahitan serta fungsinya. Baik. Yang pertama, ni antara yang paling penting lah dalam jahitan. Yang pentingnya yang pertama mestilah pita ukur. Mesti ada pita ukur. Apa fungsi pita ukur ni? Mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Kan, awak biasa pergi kedai jahit baju, nak buat baju raya, nanti tukang jahit tu akan ukur badan. Ukur badan, saiz apa? Saiz daripada bahu ke bahu berapa sentimeter, berapa inci, panjang seluar berapa inci, dia akan ukur menggunakan pita ukur. Ataupun selain daripada ukur badan tu, dia nak ukur juga kain ataupun fabrik yang akan dijahit nanti. Itu alatan yang pertama, pita ukur. Alatan yang kedua, selain daripada pita ukur, alatan jahitan yang penting juga ialah pembaris. Bukan buat kerja sekolah je nak kena ada pembaris. Nak menjahit pun kena ada pembaris. Tapi lain lah sikit kalau awak tengok bentuk dia, bentuk pembaris jahitan ni tak sama dengan pembaris sekolah awak tu. Pembaris macam-macam bentuk. Apa fungsi dia? Mengukur dan menandakan pola. Pola jahitan, mengukur dan menandakan pola. Kan dekat kain tu ada garis, akan gunakan pembaris tu. Mesti sama sudut dia. Nak buat ada pembaris yang lengkung sikit, pembaris tegak, ada yang pembaris L. Itu semua untuk mengukur dan menandakan pola jahitan. Baik, alatan yang ketiga. Selepas pita ukur, pembaris, alatan yang ketiga ialah kapur tukang jahit. Ni kapur ni. Ini kapur. Ini bukannya strawberry ke bukan apam balik. Ni kapur tu. Kapur. Dia fungsi dia untuk apa? Membuat tanda fabrik. Biasa dia bentuk dia macam tu lah, bentuk segitiga. Kebiasaannya macam tu. Untuk membuat tanda pada fabrik. Sebelum jahit tu dia dah buat ukuran, dia tandakan guna kapur tu. Bukannya guna pen. Habis rosak kain, nanti tak boleh nak basuh pula, tak boleh hilang. Jadi gunakan kapur. Kemudian alatan yang seterusnya, alatan yang keempat, kita ada roda surih. Roda surih, nampak bentuk dia macam mana? Sebatang, ada besi kat bawah tu, dia ada bulatan tajam-tajam tu. Sebab tu dipanggil roda surih. Baik, apa fungsi dia? Fungsi dia ialah untuk memindahkan tanda pola ke fabrik. Memindahkan tanda pola ke fabrik. Itu fungsi dia lah. Fungsi roda surih. Alatan yang keempat. Kemudian, alatan yang seterusnya. Alatan yang keberapa ni dah? Yang kelima. Yang kelima. Kertas karbon tukang jahit. Kertas karbon tukang jahit. Awak tengok macam mana kertas. Bukannya kertas warna biasa. Ni kertas khas untuk menjahitnya. Dipanggil kertas karbon. Kertas karbon tukang jahit. Apa fungsi kertas karbon tukang jahit ni? Memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Itu fungsi kertas karbon ni tadi. Nak pindahkan tanda pola. Nak pindahkan tanda pola, nak garisan dan juga motif kepada kain. Dengan gunakan roda surih. Itu samalah. Jadi roda surih tadi dengan kertas karbon tukang jahit ni, dia
dia ada kaitan, ada perkaitan dekat situ. Dia sama-sama guna pada waktu yang sama. Kemudian alatan lain selain daripada itu, alatan yang keenam, jarum peniti. Ni semua biasa tengok lah ni, jarum peniti. Biasa tengok kan, kalau orang perempuan ni dia pakai dekat tudung pakai dekat tudung, dia nak selit tu kan, nak ikat kain ke apa ke kan, gunakan jarum peniti. Untuk jahitan ni kita tengok apa fungsi sebenar dia. Yang pertama, untuk menyemat pola pada fabrik. Menyemat pola pada fabrik, itulah nak selitkan tu, nak sematkan dia, gunakan jarum peniti. Dan yang kedua, menetapkan 2 atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Itu fungsi dia. Nak pegang 2 kain tadi kan, nak pegang 2 kain tu, gunakan kan, nak pegang guna tangan susah kan, jadi dia akan gunakan jarum peniti tadi untuk pegang 2 atau lebih kepingan fabrik sewaktu menjahit. Seterusnya, alatan yang ke-7, dalam aktiviti menjahit, alatan yang ini alatan yang tidak asing lagi lah ni, gunting fabrik. Gunting fabrik, apa fungsi dia? Fungsi dia mestilah untuk menggunting fabrik ataupun menggunting kain. Awak tengok gunting fabrik ni dia lain. Biasanya awak tengok cikgu ada satu ni. Ni gunting fabrik. Samalah macam dalam buku tu. Jadi awak tengok macam mana gunting fabrik, dia lain sikit macam gunting biasa. Kalau gunting biasa dia punya pemegang dia, bulat dia mesti sama. Betul tak? Kalau gunting kain biasanya dia akan satu bulatan besar, satu lagi dia bulatan dia kecil. Sebab dia ada cara pegang dia. Bukan sebarang je nak pegang. Sebab gunting kain ni nak kena betul-betul kan. Bukan macam kita gunting kertas tu senang je. Kain ni dia kadang-kadang dia licin, dia bergerak kan, susah nak potong. Jadi sebab tu pemegang dia buat dalam keadaan macam ni. Satu pegang macam ni untuk gunting. Dia tak sama dengan gunting kertas. Gunting kertas biasa dekat sebelah ni pun guna juga dalam aktiviti jahitan, guna juga gunting kertas. Apa fungsi gunting kertas? Memotong kertas bagi membentuk pola. Itu gunting kertas ni biasalah awak guna nak potong kertas bagi bentuk pola. Baik murid, jadi cikgu rasa untuk hari ni itu sahaja PDPR kita berkenaan dengan subjek RBT. Jadi rumusannya hari ni awak dah belajar tentang 8 alatan jahitan. 8 alatan jahitan awak dah belajar hari ni. Jadi yang pertama awak kena kenal apa alatan jahitannya tersebut, dan juga yang kedua awak kena tahu fungsi alatan jahitan tersebut. Cikgu harap awak dapat sesuatu melalui PDPR hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terus kekal di rumah dan belajar seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.